Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini aku nak review satu counter yang agak hot dalam minggu ni. So counter HWGB. So HWGB ni agak popular juga pada minggu ni sebab apa? Ada keluar berita lah, sentimen. So HWGB ni salah satu counter yang vaksin production lah. Vaksin production. So menyebabkan harga counter ni naik juga untuk dalam minggu ni lah, dalam 2-3 hari ni lah. So aku cuba sebelum apa-apa memang aku biasa untuk cari laman web untuk syarikat. So aku cubalah company website tengok. So tak ada error establishing database connection. So maksudnya aku tak tahu apa sebab dia tak dapat nak connect kepada laman web dia. So aku gunalah Bursa Malaysia ni untuk tahu sektor dia, sektor industrial product and service. Bukan sektor pelancongan, sektor industrial product and service. Is a Syariah compliance. Dia punya counter Syariah compliance. So itu sedikit lah, tak banyak aku nak ulas secara fundamentalnya. Right. Itu sajalah kot. So kita terus kepada dia punya sedikit fundamental dekat PLC screener. So kita tengok pada hari ini saja 542 juta. Satu number yang memang besar. Pada hari ini 542 juta pembelian dan penjualan. So pembelian 340,000 dan penjualan 1.8 juta. So memang jauh daripada dia punya volume dan dia punya volume yang besar kalau kita tengok ni. Pada hari ini saja volume dia amat besar, 542 juta. So kita tengok sikit quarter report dia. Secara keseluruhannya, dia dah keluar quarter report yang ketiga pada 26 bulan 11 hari itu. Syarikat mengalami kerugian kat sini. Syarikat mengalami kerugian pada kuartal yang ketiga. Tapi syarikat masih lagi, kalau kita tengok dia punya pendapatan dia tinggi pada bulan 9 ni, mungkin disebabkan dia mengeluarkan vaksin atau melibatkan di dalam pengeluaran vaksin lah, lebih kurang. Penglibatan diri pada pengeluaran vaksin. So pendapatan dia agak tinggi. So dia punya kerugian, ada kerugian tapi kurang daripada bulan 6 hari itu. Kurang daripada bulan 6 hari itu. So kita tengok sedikit kepada annual dia. So annual pun kurang daripada bulan 12 2019. So kalau dia punya projek vaksin ni berjaya, aku jangka memang berjaya lah. Sebab apa sekarang dunia perlukan vaksin. Kalau dia berjaya, bermaksud syarikat dia akan start buat keuntungan pada kuartal yang keempat. So itu yang so dia akan efek pada harga saham lah. So harga saham dia akan naik mendadak. So itu sedikit pada fundamental. Kita pergi pada technical chart dia. Alright, so secara technically-nya, kita tengok walaupun dia ada sentimen, kita kena tengok juga dari segi chart dia. Secara keseluruhan saham ni tak adalah naik. Naik daripada tahun 2017 pun dia tak adalah naik sangat. So dia just berbentuk macam apa, kita tengok berbentuk sideways saja. Berbentuk sideways saja saham ni. Sehingga pada, tak silap, kepada PKP, PKP dia start, dia punya support di bahagian sini, pada 58 atau 6 sen lah. 6 sen. Saham ni naik, alright, naik dan dia membentuk dia membentuk satu resistance dekat sini. Resistance pada pada 54 sen setengah. Dia buat satu lagi support dekat sini, dia break lagi resistance, dia buat satu lagi. Kita tengok dia buat satu lagi resistance dekat sini 90 sen. Cuba dapatkan 90 sen lah. So kalau tak, ni 90 sen sebenarnya sebelum dia buat get up. Dia panggil get up kat sini. Satu kenaikan yang ketara kat sini. So gap up, right, sebelum dia punya resistance yang seterusnya adalah RM1.40. RM1.40 sebelum dia start turun.
Okay, melepasi dia punya resistance yang dulu lama, dia melepasi support. Okay, dia pecah support, dia sampai ke support ataupun resistance lama dia yang sekarang dia jadi support pada 54 sen setengah. Okay, so 54 sen setengah. Okay, this is a support dia. Okay, this is support. Okay, so sekarang ni dia cuba dengan kalau kita tengok dia buat resistance yang baru dekat sini. Okay, ni adalah resistance baru dia. Kita berdapatkan ini pada 87 sen. Okay, 88 sen. Okay, 88 sen. Okay, not 88 sen, 87 sen. Okay, so sekarang ni dia bergerak dalam jajaran 54 sen. So dia buat satu lagi support kat sini. Okay, pada 70 sen. Okay, so dia dah break up. Okay, dia sekarang ni berada di support 70 sen dan juga dia punya resistance 87 sen. Okay, sebenarnya yang paling penting adalah dia kena melepasi resistance 90 sen ni. 90 sen ni adalah resistance dia yang lama. Okay, so kalau kita tak nak kita remove ni. Right, so ini adalah resistance yang lama dia. Dia dua kali cuba untuk melepasi kalau kita tengok kat sini. Okay, satu kali gagal. Okay, dekat sini satu kali gagal. So kita tengok ada shadow kat sini Shadow bermaksud dia cuba untuk melepasi gagal dan dia turun balik. Okay, so sekarang ni dia berada di dalam lingkungan 70 sen ke 90 sen. Okay, 70 sen ke 90 sen. Okay, so sekarang ni kita nak tengok sama ada saham ni nak bergerak naik, okay, ataupun dia nak bergerak turun. Okay, so sekarang ni secara kasar je, okay, dia kena melepasi 90 sen ni untuk dia pergi terus. Okay, untuk pergi terus next resistance dia. Okay, kalau kita tengok next resistance dia pada RM1.07. Okay, RM1.07 adalah resistance dia yang seterusnya. Satu lagi resistance kat sini. Ini adalah resistance dia. Okay, 96 sen. Okay, 96 sen. Dia cuba lepas. Okay, so tapi secara kasar dia kena melepasi resistance ni. Okay, RM1.07. Okay, tapi sebelum tu dia kena melepasi 90 sen dulu. Okay, selepas itu RM1.07. Okay, RM1.07. Lepas tu dia ada satu resistance dia dekat, satu lagi resistance dekat sini. Okay, dekat RM1.22. Okay, so itu beberapa resistance dia. Okay, so sekarang ni kita nak tengok. Okay, tadi dia berjaya untuk melepasi 90 sen tapi gagal. So bermaksud ini resistance dia paling kuat. So kalau dia nak naik, dia kena melepasi 90 sen. Okay, so kita nak tengoklah sama ada saham ni dengan volume setinggi ni, dengan volume 540 juta ni, okay, banyak sebenarnya. Adakah dia nak pergi naik ke atas ataupun dia nak turun ke bawah? Okay, so kalau kita tengok kepada indikator MA Cross, okay, kita tengok biasa MA Cross, okay, MA Cross secara kasar je MA Cross, okay, so MA Cross kalau kita rapat, okay, so sebenarnya kalau kita tengok alright, so agak kurang baik sebenarnya kalau kita tengok dekat sini. Right, dia dah cross, okay, tapi masalahnya harga saham ni berada di bawah. Okay, berada di bawah. Okay, berada di bawah line kedua-duanya. So berkemungkinan dia ada potensi untuk saham ni based on MA Cross dia akan buat penurunan. Okay, dia akan buat penurunan based on the MA Cross. Okay, so kalau kita tengok dulu pada MACD. Okay, MACD dia bagaimana pula dengan MACD? Okay, MACD dia cantik. Okay, MACD dia ada kekuatan. Okay, so kedua-dua ni naik ke atas. Okay, kedua-dua ni naik ke atas dan dia melebihi kosong. Okay, alright. So kita tengok pada weekly pula, adakah dia akan naik? Okay, dia dah. Okay, kalau kita tengok dia masih lagi di bawah merah sih. Biru line ni masih lagi di bawah merah, tapi dia punya gap sudah semakin kecil. Okay, dan lagi satu dia di atas kosong. Okay, dia di atas line kosong. So bermaksud dia ada kekuatan untuk naik. So kalau kita tengok pattern dia pun naik ke atas. Okay, ini based on weekly lah.
Alright, kita tengok pada monthly pula. Monthly pun ke atas, kedua-duanya adalah melepasi line kosong, tapi ini tinggi juga ni. Okay, tinggi juga. So kalau kita tengok ni adalah dipanggil bullish harami. Okay, dia ada bentuk bullish harami kat sini. Okay. Alright, so kita tengok kepada indikator seterusnya, RSI. Okay, RSI dan STO. Okay, STO. Okay. Okay. Alright, so kita tutup dulu ni. Okay, so kalau kita tengok, okay, RSI dan stokastik dia, okay, secara kasar dia, okay, dia punya RSI dah berada hampir-hampir ke overbought. Okay, punya stokastik dia sudah cuba turun ke bawah. Okay, so ada petanda sebenarnya saham ni akan turun ke bawah. Okay, buat sementara ni. Okay, tapi kalau kita tengok kat sini, sekejap ya. Okay, petanda kenaikan juga ada di sini. Kalau kita tengok kepada saham pada harga lebih kurang, okay, pada harga lebih kurang. Okay. Okay, pada lebih kurang 86 sen ni. Okay, 86 sen ni kalau kita tengok, okay, ada, okay, masih tak ada. Okay, so bermaksud apa yang kita boleh lihat, okay, dia dah sampai overbought dan dia dah mula ke bawah. Okay, so kita tengok pada weekly pula. So weekly ke atas. Okay, so RSI stochastic weekly sudah naik ke atas. Okay, so agak tinggi sebenarnya. Okay, dia akan menuju ke atas. Okay, monthly pula, okay, pun ke atas, masih dia akan neutral, dia masih lagi dalam keadaan neutral RSI. Okay, so secara kasarnya, okay, kalau kita tengok, okay, saham ni berkemungkinan, okay, ada based on the MACD. Okay, based on MACD berkemungkinan, okay, MACD ya. Okay, MACD dia nak ke atas. Okay, dia nak ke atas, right? Tapi based on MA cross dia macam nak ke bawah. Okay, dia nak ke atas. Tapi kita tengok sama ada dia nak ke atas atau tidak. Okay, kita tengok dulu kepada buat satu lagi indikator. Kita tengok Bollinger Band. Okay, Bollinger Band kalau kita tengok, okay, harga saham ni dah melepasi upper band. Okay, upper Bollinger Band. So bermaksud, alright, okay, so bermaksud harga yang sesuai adalah lingkungan dalam 77 sen. Okay, 77 sen atau 78 sen. Okay, paling cantik harga dia. Okay, so berkemungkinan saham ni nak ke retrace back, okay, ataupun kalau dia nak naik ke atas, dia perlu melepasi 90 sen. Okay, dia perlu melepasi harga 90 sen. So kita tengok minggu depan bagaimana. Okay, kalau dia lepas 90 sen bermaksud dia nak naik ke atas. Okay, dua kali dia cuba untuk melepasi 90 sen tapi gagal lah. Okay, so kebanyakan indikator menyatakan bahawa terutamanya MACD lah. Okay, saham ni nak ke atas. Okay, saham ni nak menuju ke atas. So kita tengok dia punya, kalau dia berjaya lepas ke 90 sen bermaksud dia akan naik ke atas. Okay, itu saja untuk saham HWGD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.